Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk video yang seterusnya merupakan kenegaraan bagi topik yang ketiga bagi pengajian am, iaitu penglibatan peranan dan sumbangan di peringkat serantau iaitu ASEAN. Mengapa Malaysia terlibat dengan ASEAN? Sebab yang pertama, untuk mempercepatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, pembangunan serta kebudayaan serantau. Sebab yang kedua, untuk mengekalkan keamanan dan kestabilan serantau dengan cara apa? Menghormati dan mematuhi peraturan, undang-undang dan keadilan negara serantau serta mematuhi prinsip PBB. Ketiga, memupuk kerjasama yang aktif dengan cara mengembangkan kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, teknikal, saintifik dan pentadbiran. Dengan adanya pertubuhan ASEAN ini, ianya dapat membekalkan bantuan dan latihan, penyelidikan dan pembangunan dalam kalangan negara anggota. Seterusnya, memperluaskan perdagangan dan kajian masalah perdagangan komoditi antarabangsa. Akhir sekali, memajukan bidang pendidikan di rantau ini. Perkara yang kedua ialah bagaimana Malaysia memainkan peranan dan sumbangan dalam ASEAN. Kita akan pecahkan kepada 3 bidang, di mana bidang yang pertama ialah bidang politik dan keselamatan. Dalam bidang politik dan keselamatan, dipecahkan lagi kepada 3, iaitu yang pertama ialah ZOFPAN, kawasan aman, bebas dan berkecuali. Tujuan ZOFPAN ini diadakan adalah untuk menjamin keamanan serantau melalui dasar perkecualian serantau. Tujuan yang kedua untuk menjamin keamanan dan kestabilan politik di Asia Tenggara, di mana kita akan mengelakkan campur tangan pihak luar seperti Amerika Syarikat dan China dalam hal ehwal rantau ini. Segala bentuk pertikaian di rantau ini akan diselesaikan secara aman dan bukan atas paksaan. Jika berlakunya pertikaian dengan kuasa besar, kita tidak akan terlibat dan nasib negara sendiri akan ditentukan oleh negara tersebut. Dengan kata lain, negara-negara anggota ASEAN bebas untuk menentukan nasib negara sendiri. Kedua, wujudnya Zon Bebas Senjata Nuklear atau SEAN-WFZ. Tujuan zon ini ditubuhkan adalah untuk membebaskan ASEAN daripada ancaman senjata nuklear. Ini bermakna melarang pengeluaran senjata nuklear di rantau Asia Tenggara, melarang memperoleh senjata nuklear serta melarang mengangkut senjata nuklear melalui Asia Tenggara. Sehubungan itu, ASEAN bebas daripada masalah pencemaran alam yang disebabkan oleh sisa radioaktif. Forum Serantau ASEAN atau ARF bertujuan untuk menyelesaikan konflik antara negara. Ianya disebabkan oleh pergeseran kuasa akibat pembentukan ekonomi yang pesat, konflik teritorial serta pertikaian yang belum selesai. Konflik teritorial merupakan konflik yang berlaku di sesebuah wilayah. Seterusnya ialah peranan dan sumbangan Malaysia dalam ASEAN dalam bidang ekonomi. Malaysia telah menyertai kerjasama ASEAN Plus 3 iaitu ASEAN dengan Jepun, Korea dan China. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kerjasama antara negara Asia Timur. Dari sudut ekonomi, ianya dapat membantu pembentukan kawasan pembangunan ekonomi di Asia Timur. Dari sudut kewangan pula ialah memerhati aliran modal kawasan, pembangunan sosial dan sumber manusia, pembangunan saintifik dan teknikal serta infrastruktur. Menganggotai kawasan perdagangan bebas ASEAN atau AFTA. Antara tujuan AFTA ialah meningkatkan daya saing ASEAN sebagai pusat perkilangan untuk pasaran dunia.
membolehkan barangan ASEAN mendembusi pasaran negara anggota di mana negara yang ingin menjalankan perdagangan akan bebas memasuki pasaran dalam ASEAN, pemansuhan tarif antara wilayah serta pemansuhan halangan bukan tarif. Selain itu, sektor perkilangan ASEAN ini akan menjadi lebih efisien dan kompetitif serta menggalakkan kerjasama perdagangan dalam negara anggota. Kerjasama yang ketiga ialah segitiga pertumbuhan. Pembangunan segitiga pertumbuhan merupakan kerjasama ekonomi pada kawasan yang lebih kecil di mana ia melibatkan 3 ataupun 4 negara yang berjiran atau bersempadan. Tujuannya untuk memajukan sub-wilayah yang berjiran di dalam ASEAN di mana tumpuan kerjasama yang diberikan adalah dalam bidang modal, buruh, teknologi, telekomunikasi, keselamatan dan perdagangan. Kawasan segitiga pertumbuhan meliputi Indonesia, Malaysia dan Singapura Growth Triangle iaitu di kawasan selatan. Indonesia, Malaysia dan Thailand Growth Triangle ini merupakan kawasan utara. Manakala Brunei, Indonesia, Malaysia dan Filipina East Asian Growth Area merupakan kawasan timur. Tujuan segitiga pertumbuhan diadakan adalah untuk mempercepatkan pembangunan sumber alam, perluasan pasaran dan perdagangan, perkongsian pelaburan modal dan pengaliran buruh dan tenaga pakar. Segitiga pertumbuhan juga mengalami masalah yang tertentu di mana masalah yang pertama ialah teknologi dan kepakaran yang rendah. Masalah fizikal seperti bentuk muka bumi yang bergunung ganang, berpulau dan sukar untuk dimajukan. Masalah dari segi politik iaitu tuntutan yang bertindih dan juga ancaman lanun, serta kegawatan ekonomi serantau yang menjejaskan pelaksanaan projek yang telah pun dirancang. Kerjasama dalam sektor kewangan. Majlis Perbankan ASEAN ditubuhkan untuk menyelaraskan kegiatan bank perdagangan di rantau ASEAN. Syarikat Kewangan ASEAN ditubuhkan untuk memberi kemudahan kewangan kepada projek usahasama ASEAN. Peranan dan sumbangan Malaysia dalam bidang sosial dan budaya. Peranan yang pertama dalam Majlis Bahasa Brunei Indonesia Malaysia atau MABIM. Bahasa Melayu dijadikan sebagai lingua franca serta ditingkatkan mutu penggunaannya. Mengembangkan bahasa Melayu sebagai bahasa yang setaraf dengan bahasa moden yang lain serta meningkatkan semangat persaudaraan antara negara anggota ASEAN. Kerjasama yang kedua menerusi Pertubuhan Menteri-Menteri Pendidikan Asia Tenggara atau SIMEO. Tujuannya untuk menggalakkan kerjasama dalam bidang pendidikan, budaya dan juga sains. Antara projek yang telah pun dilakukan menerusi pertubuhan ini ialah Pusat Kajian Bahasa Inggeris yang terletak di Singapura, Inovasi dan Teknologi di Filipina serta Pusat Pendidikan Rantau bagi Sains dan Matematik di Malaysia. Subtopik yang ketiga ialah isu semasa di dalam ASEAN. Terdapat 4 perkara yang ada di dalam subtopik ini. Perkara yang pertama ialah Piagam ASEAN. Menerusi Piagam ASEAN, dia ada 3 prinsip. Prinsip utama yang pertama ialah kepentingan ASEAN dalam kerjasama serantau. Prinsip utama yang kedua ialah hormat kepada prinsip keutuhan wilayah, kedaulatan, sikap berkecuali dan beridentiti kebangsaan. Manakala prinsip utama yang ketiga merupakan pembukaan keamanan dan identiti serantau, menolak pencerobohan dan menyelesaikan segala bentuk pertikaian secara damai. Tujuan Piagam ASEAN dilakukan adalah untuk mewujudkan mekanisme hak asasi manusia di rantau ini, menjadikan ASEAN lebih relevan dan kuat dalam menghadapi isu semasa.
mengukuhkan Sekretariat ASEAN di Jakarta serta menggariskan prinsip pegangan ASEAN. Matlamat Piagam ASEAN adalah untuk menghormati kemerdekaan, kedaulatan dan keutuhan wilayah negara anggota, yang ini merupakan prinsip utama yang kedua dalam Piagam ASEAN. Penyelesaian pertikaian secara aman merupakan prinsip yang ketiga dalam Piagam ASEAN. Matlamat yang ketiga tidak campur tangan dalam hal ehwal dalaman negara anggota serta hak untuk hidup tanpa gangguan daripada pihak luar. Jika kita amati betul-betul, matlamat Piagam ASEAN dengan prinsip utama di dalam ASEAN adalah selari. Seterusnya, Komuniti Ekonomi ASEAN atau AEC. Tujuan komuniti ekonomi ini adalah untuk mewujudkan pasaran tunggal bagi negara anggota, menarik minat pelabur luar untuk masuk ke dalam ASEAN, mengurangkan kemiskinan dan merapatkan jurang kemiskinan, meningkatkan taraf hidup negara serantau dan bersatu menghadapi cabaran ekonomi antarabangsa. Antara faedah AEC ialah keluasan pasaran melebihi 20 kali ganda dan ini menjadikan peluang ekonomi yang amat luas bagi negara anggota ASEAN. Peningkatan golongan pertengahan di ASEAN di mana bilangan pengguna akan semakin meningkat. Sumber asli yang banyak seperti minyak dan gas, kayu kayan, galian kelapa sawit dan juga getah. Tambahan pula, ianya dapat mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan bagi rakyat di negara-negara yang terlibat. Isu semasa di dalam ASEAN yang ketiga ialah Komuniti ASEAN. Komuniti ASEAN akan berasaskan kepada 3 tonggak utama, iaitu yang pertama ialah Komuniti Politik Keselamatan ASEAN. Tujuan komuniti ini adalah untuk mengesahkan kemajuan kerjasama politik dan keamanan. Komuniti Ekonomi ASEAN ditubuhkan untuk menggalakkan perkhidmatan dan aliran sumber manusia, mempercepatkan pelaksanaan visa tunggal, integrasi mata wang dan kewangan. Tonggak utama ASEAN yang ketiga ialah Komuniti Sosial Budaya ASEAN. Tujuan komuniti ini ditubuhkan adalah untuk membincangkan projek pertukaran, belia, sukan, kebudayaan dan pendidikan. Fokus komuniti ASEAN terutamanya untuk 10 tahun yang akan datang. Yang pertama, memberikan penekanan terhadap rakyat ASEAN dan kesejahteraan mereka. Meningkatkan kesedaran tentang ASEAN, berwawasan dan menjadi pemain global. Memastikan hak asasi manusia dan kehidupan lebih baik bagi semua warga ASEAN serta memperkukuhkan ASEAN. Isu yang terakhir di dalam ASEAN ialah Dokumen ASEAN 2025. Kalau sebelum ini kita lihat, tonggak utama Piagam ASEAN ada 3. Dalam Dokumen ASEAN 2025 juga menggunakan 3 teras yang sama, iaitu Komuniti Politik Keselamatan ASEAN 2025, Komuniti Ekonomi ASEAN 2025 dan Komuniti Sosial Budaya ASEAN 2025. Jadi kita akan lihat apakah faedah Dokumen ASEAN 2025 ini terutamanya kepada warga ASEAN. Antara faedahnya adalah untuk menikmati kehidupan yang lebih bersepadu, terjamin aman dan bersatu, menikmati tadbir urus baik hasil daripada pilihan teknologi dan juga kepakaran yang dibawa masuk, menikmati keuntungan hasil daripada tadbir urus dan amalan alam sekitar yang mampan serta lebih kemakmuran menerusi peningkatan peluang ekonomi serta peningkatan perhubungan serantau. Untuk faedah ASEAN 2025 kepada rakan kongsi ASEAN pula, yang pertama mengekalkan keamanan dan kestabilan serantau. Menangani cabaran keselamatan di mana cabaran tersebut dibahagikan kepada beberapa perkara, iaitu memerangi keganasan, jenayah dadah dan juga perdagangan manusia. Menangani isu luaran yang menjadi kebimbangan bersama serta meningkatkan aktiviti ekonomi, perdagangan dan juga pelaburan.
Isu antara Malaysia dengan negara ASEAN yang pertama ialah negara Singapura. Antara isunya ialah tambak laut, jambatan menggantikan tambak Johor, bekalan air mentah, simpanan wang pekerja dan juga sempadan laut dan udara. Isu antara Malaysia dengan Indonesia ialah parti, pertindihan sempadan, pencerobohan nelayan dan lanun. Isu antara Malaysia dengan negara Thailand yang pertama ialah pencerobohan nelayan, keganasan yang berlaku terutamanya di selatan Thailand dan dui kerakyatan. Dui maksudnya mempunyai dua kerakyatan, contoh Malaysia dengan kerakyatan Thailand. Salah ya sebenarnya. Bagi negara Filipina pula, Filipina menuntut Sabah masalah pendatang asing tanpa izin atau parti dan juga lanun. Isu yang melibatkan negara Vietnam pula ialah tuntutan ke atas kepulauan Spratly dan pencerobohan nelayan. Manakala Myanmar terkenal dengan isu pelarian terutamanya etnik Rohingya. Seterusnya, faedah yang diperoleh oleh Malaysia hasil daripada penglibatan di dalam ASEAN. Dari sudut ekonomi, Perjanjian Keutamaan Perdagangan atau PTA Barangan Malaysia boleh menembusi pasaran ASEAN dengan lebih mudah. Pengurangan pergantungan dengan negara maju di mana negara maju ini terkenal dengan keadaan atau sikap tidak adil dalam konteks hubungan dua hala. Dari sudut perluasan pasaran pula, pertambahan penduduk dan peningkatan kuasa beli telah menyebabkan barangan dan perkhidmatan boleh dijual ke negara serantau. Manfaat yang diperoleh dari sudut sains, teknologi dan inovasi pula, perkongsian teknologi R&D dan inovasi baharu dalam semua bidang seperti perindustrian, tenaga, pertanian, perikanan dan telekomunikasi. Sumber-sumber pengeluaran di mana faedah perkongsian sumber pengeluaran seperti sumber tenaga dan juga sumber alam telah mewujudkan keadaan saling melengkapi antara negara dengan negara yang lain. Jika berlakunya kekurangan sumber di sesebuah negara, negara lain akan menampung kekurangan tersebut. Contohnya, salah satu sumber pengeluaran ialah sumber tenaga kerja. Jika di Malaysia kurangnya tenaga kerja dalam sektor pembinaan, maka kita akan import tenaga kerja daripada contoh Myanmar ataupun Indonesia masuk ke dalam Malaysia untuk menampung kekurangan tersebut. Tenaga buruh dan kepakaran. Kekurangan buruh di Malaysia boleh ditampung oleh penawaran buruh dari negara jiran yang lain seperti yang saya telah pun berikan contoh sebentar tadi. Ia ada kaitan dengan perkara ini. Kelestarian sumber alam di mana perkongsian untuk menjaga alam sekitar, saling bekerjasama dalam menangani masalah alam sekitar seperti jerebu dan juga tumpahan minyak. Subtopik yang terakhir bagi ASEAN ini ialah cabaran dalam ASEAN. Cabaran yang pertama ialah kurangnya permintaan daripada pasaran dunia terhadap sumber bahan utama. Ianya telah pun menyekat pertumbuhan ekonomi di rantau ASEAN. Akibatnya, negara ASEAN terpaksa memberi perhatian kepada sektor perkilangan dan perkhidmatan. Kedua, persamaan pengeluaran dan pemasaran barangan. Bila berlakunya persamaan tadi, maka akan berlakunya persaingan sesama sendiri. Ketiga, melaksanakan projek ekonomi mengikut kepentingan negara sendiri di mana kepentingan serantau telah pun diabaikan. Kerjasama ekonomi juga turut terhindar kerana ketidakstabilan politik yang berlaku oleh negara tertentu. Cabaran yang seterusnya ialah dasar perlindungan yang banyak diamalkan oleh negara-negara maju. Tambahan pula, berlakunya pergantungan dengan negara maju masih berlanjutan, jadi ianya agak sukar untuk memastikan ekonomi di rantau ASEAN ini berkembang dengan pesat. Kesimpulannya, untuk topik yang ketiga, penlibatan peranan dan sumbangan, bagi video ini saya hanya menerangkan berkaitan dengan peringkat serantau iaitu ASEAN.
Kita jumpa lagi untuk video yang seterusnya berkaitan dengan peringkat antarabangsa atau global. Sekian, terima kasih.